Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Engkaulah yang mulia, layak dipuji dan disembah. Kini kami datang kepadamu, semoga firman yang mengajar kami tentang kebenaran-Mu, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Semalam kita berkata, Tuhan punya rumah penginapan telah terlepas Christmas. Hari ini saya akan memperkenalkan tokoh yang kedua, yaitu Herodes Agong. Dia tidak sama dengan Tuhan punya rumah penginapan kerana dia tahu tentang asal-usul Christmas setelah mendapat nasihat daripada ahli-ahli Taurat. Namun, dia juga telah terlepas Christmas. Mari kita sama-sama melihat teks kita pada hari ini yang dipetik daripada Injil Matius bab 2 ayat 1 hingga 8. Yang berbunyi demikian. Yesus lahir di kota Bethlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kemudian beberapa orang ahli kaji bintang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya, di manakah anak yang baru lahir itu yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami nampak bintangnya terbit di sebelah timur dan kami datang hendak menyembah dia. Apabila mendengar hal itu, Raja Herodes resah gelisah. Demikian juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes mengumpulkan semua ketua imam dan guru Taurat lalu bertanya, di manakah raja yang dijanjikan oleh Allah akan lahir? Mereka menjawab, di kota Bethlehem di negeri Yudea. Seorang nabi sudah menuliskan hal itu. Hai Bethlehem di negeri Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil antara kota-kota utama di Yudea. Daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Kemudian Raja Herodes mengadakan pertemuan rahsia dengan ahli-ahli kaji bintang itu. Daripada mereka, Raja Herodes mengetahui dengan tepat masa bintang itu mula kelihatan. Lalu Raja Herodes menyuruh ahli-ahli kaji bintang itu pergi ke Bethlehem dengan perintah berikut. Pergilah dan carilah anak itu dengan saksama. Apabila kamu menjumpai dia, beritahulah beta, supaya beta juga boleh pergi menyembah dia. Demikianlah firman Tuhan. Raja Herodes sebenarnya berpura-pura mau menyembah Yesus. Dia sebenarnya sangat takut akan orang yang digelar sebagai raja orang Yahudi itu. Dia tidak mau orang lain merebut taktanya. Hatinya tidak senang setelah mendengar ada raja orang Yahudi dilahirkan. Dia sungguh tidak tenteram. Herodes bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Bapanya mungkin pernah berjasa kepada Empayar Roma. Oleh itu, sebagai balasan, keluarga Herodes mendapat kuasa pemerintahan di negeri Yudea yang merupakan wilayah Empayar Roma. Herodes Agong merupakan seorang ahli politik yang handal, dan dengan sedaya upayanya, dia mengampu Maharaja Roma sehingga dihadiahi sepakatan tentera Romawi. Herodes Agong kemudian memperluaskan tanah pemerintahannya dari Yudea ke Yordan, seterusnya ke Syria dan Lebanon. Dia memanggil dirinya Raja orang Yahudi. Tidak heranlah apabila dia mendengar Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, dia terus menjadi tidak tenteram. Dengan serta-merta, dia merasakan kedudukannya terancam. Kuasa pemerintahan di tangannya sepertinya akan dirampas pada bila-bila masa sahaja, walaupun itu cuma seorang bayi. Herodes Agong merupakan seorang yang kejam dan terkenal dengan sifatnya yang degil dan banyak berhayal ataupun berprasangka. Walau bagaimanapun, kerajaan Roma sungguh berpuas hati dengan prestasi Herodes Agung kerana dia cekap dan kejam. Pernah ada orang yang memberontak terhadap pemerintahan Herodes. Akhirnya, demi mengekalkan taktanya agar tidak terancam lagi,
Herodes Agung telah membunuh semua orang daripada puak tersebut. Herodes mempunyai 10 orang istri dan 12 orang anak. Oleh sebab sikapnya yang berprasangka dan banyak berhayal, dia telah membunuh anaknya dan istrinya yang dia sangka akan merebut takhtanya. Sebelum dia meninggal dunia, dia telah menggunakan tipu muslihat untuk mengurung pemimpin orang Yahudi dan memberikan arahan kepada orang bawahannya untuk membunuh semua orang yang dikurung itu saat dia sendiri menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ini karena dia mau semua orang meratapi atas pemergiannya. Jadi nyata sekali dia sangat kejam. Oleh itu, apabila dia mendengar bahawa anak yang dilahirkan itu akan menjadi raja orang Yahudi, menurut nubuat, dialah raja orang Yahudi yang sebenar lagi. Sudah pasti Herodes Agung merasakan tidak nyaman dalam hatinya. Tambahan pula, orang-orang Majus tidak kembali kepadanya untuk membuat laporan tentang bayi itu. Jadi dia begitu marah sehingga dia menitahkan untuk membunuh semua bayi lelaki di bawah umur 2 tahun di Bethlehem. Herodes Agung bukan hanya terlepas Christmas, bahkan dia menyebabkan musibah yang besar. Kini ada juga orang yang seperti Herodes Agung. Mereka khawatir bahawa ada orang akan merampas hak mereka. Mereka tidak mengizinkan apa-apapun untuk menggugat posisi mereka dalam kerjaya, kedudukan, kekuasaan, perancangan, ataupun gaya hidup mereka. Mereka tidak membenarkan orang lain untuk menguasai hidupnya. Mereka melihat Yesus sebagai suatu ancaman yang besar dan tidak sanggup untuk berhenti sejenak bagi mengenang kelahiran Yesus. Nah, apakah kaitan kelahirannya dengan dirinya sendiri? Kemungkinan mereka ini pernah mengalami anugerah daripada Tuhan, lalu menggelar dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi syaratnya adalah Tuhan Yesus tidak boleh menjadi rajanya. Tuhan Yesus tidak boleh coba untuk mengubah gaya hidupnya atau menuntut apa-apa sahaja yang tidak sanggup dilepaskan olehnya. Orang inilah seperti Herodes Agung yang takut kehilangan takhtanya, yang mahu berkuasa atas kehidupan dirinya. Dunia ini sebenarnya banyak dengan orang sedemikian. Mereka akan berseru, kami tidak mau orang itu menjadi raja, sebab mereka mahu menguasai hidup mereka sendiri. Dan mereka inilah seperti Herodes Agung, terlepas Christmas. Mari kita sama-sama merenungkan. Adakah Anda sudah menyerahkan seluruh hidupmu kepada Raja Yesus? Apakah bahagian yang belum diserahkan itu? Bagaimanakah kita dapat menunjukkan bahwa Yesus itu Raja kita? Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, ajarlah kami agar turun dari takhta hati, supaya Engkaulah yang menjadi Raja. Seringkali kami berdegil, takut, dan kami mementingkan diri sendiri. Oleh itu, kami tidak dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita. Ajarlah kami untuk bertenang di dalam-Mu dan percaya bahawa Engkaulah sumber segala sesuatu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.